Baru-baru ini, seorang pengguna media sosial berkongsi bahawa dia melihat beberapa akaun bank pekerja asing ketika berada di mesin ATM. Dia melihat bahawa mereka semua mempunyai deposit yang mencapai ribuan hingga puluhan ribu ringgit, memberikan kesan bahawa mereka mendapat pendapatan lebih banyak daripada penduduk tempatan. Kemudian, saya juga melihat dua video di mana kedua-dua pekerja asing tersebut bekerja di ladang kelapa sawit. Pekerja asing pertama yang diwawancarai dari Bangladesh menyatakan bahawa gajinya sebanyak 3,800 RM sebulan. Manakala pekerja asing yang lain yang memandu traktor menyatakan bahawa gajinya adalah 5,000 RM sebulan. Dia juga menunjukkan slip gaji kepada orang yang mengambil video tersebut. Mereka telah bekerja selama 5 tahun. Ini membuatkan penduduk tempatan terkejut kerana mereka merasakan bahawa mereka mendapat pendapatan yang lebih rendah daripada pekerja asing dan hidup mereka kurang baik daripada mereka. Salam semua, ini adalah saluran pemindaan dan pengetahuan dengan tujuan untuk membawa anda melihat keajaiban dunia. Malaysia adalah sebuah negara yang terkenal dengan kekayaan budaya, makanan yang lazat, dan pemandangan yang indah. Namun, negara ini juga menyimpan banyak hal yang kita belum ketahui. Di balik permukaan tersebut, terdapat ekonomi tersembunyi yang mempengaruhi lanskap kewangan negara. Setiap tahun, pekerja asing datang ke Malaysia mencari kehidupan yang lebih baik. Mereka mengisi kekosongan penting dalam industri pembinaan, pembuatan, pertanian, dan sektor lain, memberikan sumbangan kepada pertumbuhan sektor-sektor ini. Namun, banyak rakyat Malaysia tidak menyedari jumlah wang yang dibawa keluar dari Malaysia oleh pekerja asing. Menurut Pengarah Eksekutif Pertubuhan Majikan Malaysia, Syamsuddin, jumlah wang dalam ringgit Malaysia yang dihantar keluar oleh pekerja asing telah mencapai 34 bilion RM. Jumlah ini belum termasuk pekerja asing yang masuk secara haram. Jika jumlah wang yang dikirimkan oleh pekerja asing haram juga dikira, jumlah tersebut pasti akan lebih tinggi. Mengenai pertanyaan mengenai gaji pekerja asing, saya tidak pasti tentang jumlah yang sebenarnya. Namun, secara logik, jumlah tersebut memang besar. Beberapa pekerja asing bekerja 3 pekerjaan sekaligus. Mereka bangun pada pukul 6 pagi setiap hari untuk bekerja di tapak pembinaan, kemudian pada petang hari mereka bekerja sebagai pembersih dalam pekerjaan separuh masa. Pada hujung minggu, mereka pergi ke kawasan taman untuk membantu tuan tanah dalam aktiviti pertanian. Mereka bekerja tanpa henti setiap hari, tanpa cuti mingguan atau cuti tahunan. Ini lebih hebat daripada jadual kerja 996 atau 007 di China. Mereka menyatakan bahawa wang yang mereka kirim pulang ke kampung halaman mereka memainkan peranan penting dalam ekonomi negara mereka. Wang yang mereka hantar pulang digunakan untuk menyokong pendidikan, perubatan, dan nafkah keluarga mereka. Hal ini juga memberi kesan besar kepada pembangunan ekonomi negara mereka. Namun, aliran keluar dana ini mempengaruhi ekonomi Malaysia dan menimbulkan keraguan dalam kalangan rakyat Malaysia tentang keberlanjutan ekonomi mereka sendiri. Kita boleh merujuk kepada carta ini untuk mengetahui berapa banyak wang yang dihantar pulang oleh pekerja asing setiap tahun dari Malaysia ke negara asal mereka. Menurut laporan akhbar terkini, jumlah wang yang dihantar pulang oleh pekerja asing telah mencapai jumlah tertinggi sebanyak 34 bilion RM. Dalam kalangan pekerja asing yang menghantar wang pulang ke negara asal, Indonesia menyumbang 37% daripadanya, diikuti oleh Bangladesh dengan 22%, Nepal dengan 20%, dan India dengan 6%. Seterusnya, 15% adalah daripada pekerja asing dari kumpulan etnik lain. Pekerja asing yang bekerja di Malaysia biasanya menjimatkan wang mereka. Mereka menyimpan sebahagian besar pendapatan mereka dan menghantar pulang 70-80% daripadanya ke negara asal mereka. Oleh itu, semakin bergantungnya Malaysia kepada pekerja asing, semakin banyak aliran keluar mata wang yang berlaku, dan ini membentuk satu kitaran berbahaya yang secara langsung mempengaruhi ekonomi Malaysia. Jika anda belum tahu, jumlah pekerja asing yang sah di Malaysia kini adalah 2 juta. Jika kita tambah pekerja asing yang tidak sah, jumlah mereka mungkin melebihi 5 juta. Perlu diingat, jumlah penduduk India sebagai kumpulan etnik ketiga di Malaysia hanya kira-kira 2 juta orang. Jadi, jumlah pekerja asing ini melebihi jumlah penduduk etnik India. Mungkin dalam beberapa tahun lagi, jumlah pekerja asing ini juga mungkin melebihi jumlah penduduk etnik Cina. Pengusaha di Malaysia lebih suka mengambil pekerja asing kerana mereka bekerja dengan rajin. Mereka sanggup melakukan kerja yang meletihkan, kotor, dan panas tanpa menghiraukan bekerja setiap hari tanpa cuti. Jadi, dalam hal kecekapan kerja, satu pekerja asing di Malaysia dapat setaraf dengan 3 pekerja tempatan.
Bidang yang paling memerlukan tenaga kerja di Malaysia adalah industri pembuatan, pembinaan, pertanian, dan penternakan. Semua ini memerlukan tenaga kerja yang intensif. Tetapi, rakyat Malaysia tidak banyak yang mahu terlibat dalam industri-industri ini, yang mengakibatkan kekurangan tenaga kerja dan hanya opsi yang tinggal adalah mengambil pekerja asing. Kerajaan Malaysia telah melaksanakan skim gaji minimum dengan meningkatkan gaji minimum dari RM1,200 kepada RM1,500 dan memendekkan waktu kerja, berusaha untuk mendapatkan kebajikan pekerja tempatan. Namun, pada masa yang sama, tidak memberikan kebebasan dan kemudahan yang lebih besar kepada majikan dalam pengambilan dan pemecatan pekerja. Dalam trend seperti ini, tentu saja mendorong majikan untuk mengambil pekerja asing. Kita tidak boleh hanya melihat pekerja asing menghantar wang keluar dari Malaysia ke negara asal mereka dan bersuara protes. Kita perlu menyedari bahawa mereka tidak mendapat wang dengan percuma. Mungkin wang-wang tersebut penuh dengan air mata, peluh, dan darah mereka. Pekerja asing datang ke Malaysia mencari peluang untuk mencari nafkah, tetapi kehidupan mereka sangat mencabar. Mereka bekerja dalam waktu yang lama dengan gaji yang rendah, sering tinggal di tempat kediaman yang sesak tanpa hiburan yang mencukupi. Mereka juga mungkin menghadapi penderaan oleh majikan yang tidak baik dan penyalahgunaan oleh pihak polis yang mengeksploitasi mereka. Namun, kebanyakan pekerja asing ini mempunyai produktiviti yang tinggi. Banyak syarikat mengambil pekerja asing tidak hanya untuk mengawal kos, tetapi juga untuk menangani inflasi. Jadi, boleh dikatakan bahawa ini adalah satu keuntungan yang berlipat ganda bagi syarikat-syarikat tersebut. Di bawah pengawasan kerajaan Malaysia, kos untuk mengambil seorang pekerja asing sebenarnya telah meningkat secara ketara. Saya tidak tahu sama ada semua orang masih ingat atau tidak, lebih dari 10 hingga 20 tahun yang lalu, pada satu ketika terdapat peningkatan permintaan untuk mengambil pekerja rumah Indonesia dan hampir setiap keluarga mempunyai setidaknya seorang pekerja rumah Indonesia. Ada yang bahkan mengambil 2 orang. Pada masa itu, kos untuk mengambil pekerja rumah Indonesia sangat rendah dan upah yang diberikan kepada mereka juga sangat sedikit, sehingga membolehkan banyak orang mampu untuk mengambil pekerja tersebut. Akibatnya, seluruh Malaysia dipenuhi dengan pekerja rumah Indonesia. Pada masa itu, banyak anak-anak yang dibesarkan oleh kakak dan mereka memperlakukan kakak itu seperti ibu mereka sendiri. Berapa banyak kos yang diperlukan untuk mengambil seorang pekerja asing sekarang? Menurut penerangan Syamsuddin, pengarah eksekutif Persatuan Majikan Malaysia, kos untuk mengambil seorang pekerja asing tanpa melalui agensi adalah antara RM1,500 hingga RM5,000. Namun, jika melalui agensi, kosnya akan menjadi sangat mahal, antara RM13,000 hingga RM14,000. Selain itu, perlu tambahkan cukai pekerja asing, pemeriksaan kesihatan, insurans sosial, insurans dan visa, dan lain-lain. Ini akan memerlukan tambahan RM5,000. Sebagai contoh, jika majikan ingin mengambil seorang pekerja dari Bangladesh melalui agensi, kos perekrutan akan mencapai RM20,000. Manakala kos untuk mengambil seorang pembantu rumah Indonesia telah melonjak kepada RM20,000 hingga RM25,000. Dengan kos yang begitu tinggi, kita dapat memahami mengapa sekarang sudah tidak banyak orang yang mampu untuk mengambil kakak. Persatuan Majikan Malaysia menyatakan bahawa dengan menghentikan penggunaan agensi untuk merekrut pekerja asing, kos perekrutan dapat dikurangkan sebanyak 80%. Ini juga mendapat sokongan daripada Perdana Menteri, Anwar Ibrahim. Beliau telah menyatakan hasratnya agar Kementerian Dalam Negeri menghentikan penggunaan agensi untuk merekrut pekerja asing. Mengapa agensi ini mengenakan bayaran perekrutan pekerja asing yang begitu tinggi? Ini berkaitan dengan keuntungan yang diperoleh oleh pihak atasan. Kita sepatutnya memahami bahawa Malaysia berada dalam keadaan yang agak terjepit di antara dua pilihan, iaitu tidak mampu memberikan gaji yang rendah tetapi juga tidak mampu memberikan gaji yang tinggi. Walaupun telah berusaha selama bertahun-tahun, Malaysia masih merupakan sebuah negara sedang membangun. Rata-rata pendapatan rakyat tidak tinggi, tetapi mereka tidak ingin melakukan pekerjaan yang lebih rendah. Terutama dalam 8 bidang yang sangat memerlukan tenaga kerja, yaitu industri pembuatan, industri pembinaan, industri perlombongan dan pengkuarian, perkhidmatan keselamatan, industri perkhidmatan, pertanian, industri tanaman, dan pekerja rumah tangga. Semua bidang ini menghadapi kekurangan tenaga kerja, tetapi rakyat Malaysia tidak mahu melakukan pekerjaan-pekerjaan ini. Ambil contoh negara jiran Malaysia, Singapura. Walaupun Singapura mempunyai banyak pekerjaan, rakyat tempatan tidak mahu melakukannya, jadi mereka terpaksa mendapatkan pekerja asing. Namun, negara ini adalah negara maju dan mampu melakukannya.
Sebenarnya, Jepun, Hong Kong, Korea Selatan, dan negara-negara lain juga menghadapi masalah yang sama, tetapi mereka mampu mempekerjakan pekerja asing dan tidak takut pekerja asing mengambil kesempatan. Hal ini kerana keadaan ekonomi mereka membenarkannya. Malaysia, di samping taraf hidup yang rendah, masih mencela dan mengeluh. Walaupun aliran keluar modal adalah satu isu, kita juga perlu mengakui sumbangan positif yang dibuat oleh pekerja asing kepada Malaysia. Walaupun semakin banyak ringgit yang dihantar keluar negara tidak baik bagi ramai orang, isu pemindahan wang ini adalah kompleks dan mempunyai kesan positif dan negatif. Sebagai rakyat Malaysia, adalah penting bagi kita untuk berbincang dengan bijak dan mencari penyelesaian yang dapat memberi manfaat kepada semua pihak. Dengan memahami dinamik ekonomi tersembunyi dan keseluruhan persekitaran, kita boleh berusaha untuk mencapai Malaysia yang lebih makmur dan inklusif. Terima kasih atas sokongan dan perhatian anda. Jika anda menyukai karya-karya saya, sila tekan suka, kongsikan dan langgan saluran saya. Ini akan memberi motivasi kepada saya untuk terus mencipta dan berkongsi lebih banyak kandungan.